Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dikasihi? Kita ada Puan Rozia Ahmad. Masya Allah, saya rasa selaku antara ahli jawatan kuasa penggerak program kita ya pada petang yang berbahagia ini. Jadi Alhamdulillah kita masih lagi sedang hangat ya menyambut tahun baru Islam dan tahun baru Islam ni tahun ke 1444 Hijrah. Dah ada dah scroll kat bawah tu kan. Terima kasih juga kepada Masjid Al-Mu'minun USJ 2 daripada Subang Jaya Selangor. Kalian ini adalah insan-insan yang mengimarahkan masjid walau dengan cara apa sekalipun. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya kepada kalian semua dan juga mengangkat ini sebagai salah satu daripada ibadah yang menyelamatkan kita semua dari api neraka. Jadi oleh kerana kalian sebagai asbab yang mengimarahkan masjid, yang membuka majlis-majlis ilmu jadi kita yang akan terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, subhanallah, jadi tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan hijrah. Jadi hijrah ini setiap tahun memang kita sambut dan percayalah tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, setiap tahun kita sambut, setiap tahun juga kita dengar ceramah-ceramah ataupun pengisian-pengisian input-input tentang hijrah, maka setiap kali itulah semangat kita naik dan setiap kali itulah kita mendapat poin-poin yang macam yang lepas tak pernah dengar kan, dia akan dapat juga poin-poin yang baru. Jadi mudah-mudahan itu menunjukkan bahawa Allah menjadikan hari kita ini lebih baik daripada semalam. Jadi bila sebut hijrah, kita ingat kesusahan, kepayahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu saja. Para sahabat yang lain pun tuan-puan, sangat-sangat payah. Mereka hendak menempuh satu perjalanan dari Makkah ke kota Madinah. Jadi kalau kita lihat Makkah dan juga Madinah ni, kota mana yang dia dapat dulu Islam. Tapi belum tentu dia terima Islam tau. Kota Makkah dengan Madinah, yang dapat dulu Islam adalah kota Makkah. Untungnya dia telah dipilih oleh Allah, dia telah ditunjuk oleh Allah untuk dapat dulu wahyu Allah yang pertama. Dan surah Al-Alaq kan, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq itu diturunkan di mana? Di Makkah. Tetapi orang-orang Islam di Makkah di-reject. Yang menerimanya siapa? Walaupun dapat lewat iaitu Madinah, tapi Madinah dulu, kota, orang penduduk kota Madinah dulu yang menerima Islam. Jadi bila kita sebut hijrah macam ni, kita akan kembalilah kepada kota Mekah, kota Madinah kan, dan kemudian kepada apa lagi? Kemudian kepada perjalanan baginda Rasulullah SAW, kemudian kepada pengorbanan mereka, ramai di kalangan mereka yang meninggalkan harta benda mereka sebab ditahan. Orang-orang Mekah ni tuan-puan, dia pergi tahan segala harta benda yang sepatutnya menjadi milik pada sahabat-sahabat yang nak berhijrah ni. Tapi oleh kerana mereka berpandangan, tengoklah pandangan mereka ni sebab pandangan jahiliah kan. Dia kata apa, engkau dah buat harta ni daripada tanah ni, daripada kota Mekah ni, daripada kami-kami ni, kamu jadi kaya, kamu jadi senang kerana kami ni yang menyokong kamu dalam bisnes kamu, dalam perusahaan kamu, dalam kamu mencari nafkah, kami yang menggaji kamu. Jadi setiap harta itu adalah milik kami. Contoh dia tuan-puan, Abdul Rahman bin Auf. Jadi Abdul Rahman bin Auf sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang ke sehelai sepinggan ni? Sehelai sepinggang. Dia meninggalkan seluruh hartanya di kota Makkah. Dan kemudian dia pergi ke Madinah tanpa dia mengetahui bagaimana masa depan dia, bagaimana apa hala tuju dia dan sebagainya kan. Jadi yang dia tahu satu saja, dia pergi ini kerana Allah dan kerana Rasulnya. Kerana Allah dan kerana Rasulnya. Ikut arahan Allah, ikut arahan Rasul. Keimanannya itu sangat jitu dan sangat-sangat jelas. Jadi sangat sukar.
Begitu juga dengan Sayyidatina Ummul Mukminin kita Ummu Salamah. Dia dalam perjalanan untuk pergi berhijrah, asalnya pergi bertiga. Dia, suami dia Abu Salamah, kemudian anak dia. Tapi kemudian dapat diserang hendak oleh kaum Quraisy dan mereka diheret balik ke kota Mekah, dan kemudian dipisahkan Ummu Salamah dengan anaknya, dan suaminya ini dapat memboloskan dirinya dan dia dapat pergi berhijrah. Jadi tinggallah Ummu Salamah, tinggallah anak dia dalam kurungan, dalam penjara, ditahan oleh orang-orang Quraisy selama setahun. Dan dalam tempoh setahun itulah Sayyidatina Ummu Salamah, tuan-tuan puan-puan, dia pergi ke satu tempat. Tempat ini dia antara kota Mekah dengan daripada Mekah tu pergi ke Arafah. Jadi di kawasan yang dekat dengan Mina lah, tapi bukan exactly Mina, tapi kawasannya di situ, di mana Sayyidatina Ummu Salamah dia duduk, dia selalu menangis dan dia memohon kepada Allah supaya dapat disatukan kembali dengan anaknya dan juga dengan suaminya. Jadi hajat dia adalah memang nak pergi berhijrah setahun dan dalam tempoh setahun itu dia sentiasalah berdoa, minta bantuan dan sebagainya. Akhirnya kabilah keluarga Abu Salamah ini dia datang menyelamatkan Ummu Salamah dan memberi ancaman kepada kabilah yang mengurung anak dia, sebab terpisah ni kabilah lain-lain. Jadi kabilah yang kurung anak dia tu tak berani dan dilepaskan anaknya, maka mereka berhijrah, dua beranak macam ibu dan anak. Dia sebut ibu dan anak ni tuan-puan macam dengan cerita macam ubat batuk kan. Jadi ini bukan ubat batuk ya. Ini bukan ubat batuk, bukan kisah ibu dan anak, tapi ini adalah kisah yang nyata pengorbanan ibu dan anak. Jadi dua-dua orang ni berjalan menyerahkan dirinya, menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Taala. Ini perempuan dengan seorang anak, apalah kudrat yang ada, tenaga apalah dia ada, tapi berani. Dan apabila mereka berjalan, dia keluar daripada kota Mekah sampai ke kota Tan'im. Tan'im itu tempat kita berniat untuk melakukan umrah yang baru ya. Sampai kota Tan'im, maka mereka berjumpa dengan seorang sahabat baginda SAW daripada Madinah, yang dia ni daripada Madinah nak datang ke kota Mekah untuk berjual beli. Dia asalnya orang Madinah. Jadi bila datang tu Umar bin Talhah, dan kemudiannya bila berjumpa dengan Umar bin Talhah pun terkejut. Apa hal ni? Kamu ni perempuan dengan anak ni berjalan berdua-dua ni nak pergi mana? Jadi Ummu Salamah pun kata, aku ingin menyempurnakan hijrahku. Jadi nak pergi ke Madinah. Maka tuan-tuan perempuan, Umar bin Abu Talhah ni dia boleh patah balik. Dia temankan Ummu Salamah dan anaknya sampai ke kota Madinah. Kita sebut kota Madinah tu macam sounds dekat aja kan? Tidak dekat. Kita naik kereta pun, naik bas 6 jam. Melainkanlah kalau naik kereta api yang pecut tu. Kalau kereta api yang pecut itu dia dalam 2 jam setengah. 2 jam setengah tu kalau orang kata nak berjalan kaki tu semput. Berapa minggu tu boleh sampai kan? Walaupun kereta api laju 2 jam setengah, dengan bas 6 jam tuan-puan. Kalau 6 jam kita dari Selangor ni sampai ke mana ya? Sampai ke Johor tak? Lebih lagi kan? Jadi macam itulah perjalanan para sahabat nak pergi ke Madinah. Jadi nak ceritanya itu pengorbanan yang mereka lalui. Yang kisah tadi sahabat yang menemani Ummu Salamah tu kan, lepas daripada Madinah dia patah balik. Sampai hantar Madinah tu patah balik. Jadi inilah lelaki-lelaki Muslim yang hebat, berwibawa, mempunyai kepimpinan, Masya Allah. Jadi wanita-wanita yang dikasihi, dalam banyak-banyak peristiwa hijrah, pengorbanan hijrah, kita masih lagi dalam mood hijrah ni. Okey, jadi apa kata kita ambil beberapa pengajaran. Yang nombor 1, kita kena tegakkan syiar kalender hijrah. Kita kaum wanita kan? Siapa-siapa yang ikut ni lah, ramai kaum wanita nampaknya yang ada bersama-sama dengan kita. Selain daripada Puan Roziah Ahmad, kita ada Puan Fatimah Abdul Rahman, Puan Nuraida Abu Kasim, yang amin-amin tu. Masya Allah. Jadi kita ni semua kebanyakannya perempuan lah saya kira. Jadi kita anggap begini, nombor 1, antara tugas kita yang meneruskan perjuangan
Baginda SAW dan para sahabat adalah menegakkan syiar Islam, antaranya kalender Islam ya puan-puan. Jadi kalender Islam ni kita guna. Siapa lagi yang nak menggunakan kalender Islam kalau bukan orang Islam? Ingat orang-orang yang bukan Islam tu yang nak memperjuangkan kalender Islam, diorang pun ada kalender dia sendiri. Jadi kita lah yang menggunakan kalender Islam. Caranya kita start daripada tahun ini, sambut ulang tahun kita dengan ulang tahun ikut kalender Islam. Kita sambut ya tahun ini bermula tahun ni 1444 Hijrah, bermula Muharram, kita tengok kalender Islam kita lahir hari apa, sambut birthday kita ikut kalender Islam. Siapa lagi yang nak sambut birthday kita kalau ikut kalender Islam? Seandainya bukan kita. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena mengetahui bahawa syiar Islam ini dia datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, walaupun para sahabat yang memperuntukkannya. Jadi kalender ini datang daripada Saidina Umar Al-Khattab. Kerana apa? Kerana dia nak meningkatkan pertama syiar Islam dan dia nak mengurus lancar urusan orang-orang Islam ini. Sebab tu dia gunakan kalender ataupun perkiraan. Hari ada perkiraannya, ada perkiraan masa. Dan lihatlah betapa Saidina Umar Al-Khattab tidak sesekali dia menggunakan kalender Rom ke Parsi ke kan waktu tu kuasa-kuasa besar, tapi Saidina Umar Al-Khattab tak ambil. Guna kalender Yahudi ke? Tidak sama sekali. Kalender Nasrani ke? Tidak juga. Maka dia berusaha untuk tonjolkan identiti umat Islam. Jadi umat Islam mesti ada identiti sendiri. Kita bukan ikut-ikutan. Bukan agama ikut-ikutan. Kita ada agama, ada identiti. Kalau tak ada identiti, cari identiti yang berlandaskan Islam. Contoh Saidina Umar Al-Khattab, tak ada kalender yang khusus pada zamannya. Pada zaman Nabi tak ada. Pada zaman Saidina Abu Bakar tidak ada. So pada zaman dia buat kalender yang khusus buat rujukan kita semua sehinggalah hari ini. Okey. Baik, jadi itu yang pertama. Ibrah yang kedua yang boleh kita ambil adalah berkaitan tentang innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Tuan-tuan puan-puan, sangat-sangat power niat ini. Jadi niat itu tidak semestinya kan disebut nawaitu. Tak semestinya. Okey. Kalau kita solat memanglah usolli itu sebutan saja kalau kita tak sebut, sebab sebut sunat. Tapi kalau dia lintasan daripada hati, wajib, sebab niat itu adalah rukun solat. Begitu sama juga dengan kita berpuasa. Jadi niat itu wajib. Kenapa diwajibkan ni? Kerana Allah nak melatih kita supaya kita ini jelas matlamat dan hala tuju. Okey, jadi begitu juga dengan semua amalan-amalan kita. Bukan ibadah-ibadah tu saja ya tuan-puan, tetapi termasuklah apa yang kita sebut sebagai adat biasa. Makan, minum, kita bercakap, berjumpa dengan orang kan. Kemudian bertamu, menyambut tetamu, kita jemput anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah. So jadikan ia sebagai satu ibadah. Dan cara untuk jadikan ia sebagai satu ibadah, ingat, dia mesti kena kembali balik kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dia mesti bergantung ataupun dituju, dipandu oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pada amalan-amalan itu dia bersama dengan niat. Jadi niat itu yang mempengaruhi amalan kita. Tapi result dia itu adalah pada penamatnya. Jadi penamat kepada amalan kita itu apa? Kan? Jadi innamal a'malu bi khawatimih. Maksudnya apa yang setiap amalan itu dilihat pada pengakhirannya. Jadi itu natijah dia. Tapi kalau kita nak pandu amalan itu supaya amalan itu menjadi amalan yang baik, amalan yang hebat, maka dia kena tengok niat dia. Dan kalau niat kita ini tuan-puan kepada perkara-perkara yang biasa, kita kuati, Allah akan campakkan maruah kita, keinginan kita kepada yang biasa-biasa, pada manusia, pada yang bukan Allah. Tapi kalau kita letakkan niat kita itu kerana Allah, sudah tentu Allah akan melindungi kita, Allah akan membela kita, Allah akan memberi ketenangan kepada kita. Sebab Allah Maha berkuasa kan. Dan tuan-puan, ada kisah sewaktu hijrah ni, dan kisah ini sangat popular.
berkaitan tentang Ummu Qais. Pernah dengar kan? Jadi kisah Ummu Qais dan juga peminat setianya. Jadi peminat setia pencinta Ummu Qais ini, sehingga pencinta lelaki lah, dia bukan perempuan, pencinta Ummu Qais ini dia dipanggil sebagai Muhajir Ummu Qais, ya. Jadi di kalangan sahabat sangat terkenal ni Muhajir Ummu Qais. Siapa Muhajir Ummu Qais? Menurut riwayat nama dia adalah Hatib bin Balta'ah. Jadi Hatib ni dia jatuh cinta dengan Ummu Qais. Ummu Qais dahlah cantik, ya, kemudian dia bijak, pandai pula berpuisi, dan kemudian dia ni sangat sopan. Jadi dia telah memeluk Islam, dan apabila datang satu arahan berhijrah, maka Ummu Qais dia pack barang-barang dia. Dia pun bersama dengan keluarga dia berhijrah tanpa bagi tahu siapa-siapa. Ya tuan-tuan perempuan, ramai para sahabat mereka berhijrah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Dan kemudian bila Hatib bin Balta'ah ni tahu, dia kata, kenapalah Ummu Qais pergi senyap-senyap tak bagi tahu pada aku. Sedih dia, kecewa rasanya. Dia punya hati rasa kosong. Macam tahu kan, memang orang bercinta macam tu tuan-puan. Kita macam tak pernah bercinta kan. Nah, jadi orang yang bercinta tu dia macam tu. Bila hilang tu rasa macam, sebelah hidup dia tu, sesuatu daripada nyawa dia, sebelah nyawa dia tu macam terbang, macam kosong, macam tiba-tiba blank gitu. Itulah Hatib bin Balta'ah. Maka Hatib bin Balta'ah pun dia pack, dia ambil barang-barang dia, lepas tu dia pun angkut dan dia sama berhijrah. Tapi hijrah dia lain dengan Ummu Qais. Ummu Qais berhijrah kerana Allah, tetapi Hatib bin Balta'ah berhijrah kerana si wanita ini, kerana Ummu Qais. Dan sampailah berita ini kepada junjungan tercinta kita yang kita rindui, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi duduk. Nabi duduk bersandar dan Nabi sebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi mafhum dia apa? Mafhum dia sesungguhnya setiap amalan itu dia berpandukan niat dia. Dan barang siapa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dia berhijrah untuk Allah dan untuk Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Itu satu jaminan tuan-puan. Lihatlah kalau hijrah itu kita tukar kepada, tengok kita berada di depan laptop ni kan, masing-masing dengar sambil dengar, mungkin sambil menyambil lah tu, sambil lipat kain ke kan, sambil nak masak malam ke, dia pergi letakkan suara kita, hanya dengar suara saja ni. Jadi masing-masing, ataupun ada pen dan dengan buku ke, ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi, Nabi ajar kita sesungguhnya setiap amalan itu dia berpandukan kepada niat. Dan barang siapa yang berniat pula melakukan sesuatu perkara lid dunia, semata-mata untuk dunia. Lid dunia tu memang dipikir dunia je lah. Supaya orang puji dia, supaya orang jadikan dia sebagai teladan, supaya orang ambil dia jadi ikon, supaya orang suka dapat banyak like, contohnya kan, banyak follower, ataupun dapat mungkin upah ke, dapat imbalan ke dan sebagainya tuan-puan. Maka amalan dia tersebut Allah akan bagi menurut apa yang dia nak. Dia akan dapat follower yang ramai, dia akan dapat upah, dia akan dapat imbalan tuan-puan. Dia akan dapat segala-galanya sesempurna yang mungkin tanpa dikurangkan sedikit pun. Tak ada dikurangkan sedikit pun. Tetapi dia akan rugi sebab dia tidak akan dapat Allah dan Rasulnya. Di dunia dia akan dapat lah. Kita pun kata, ni berkat saya sedekah lah, sebab saya sedekah. Kalau nak kaya sedekah, kita kata kan, memang betul, tak ada masalah kita kata, saya ni bersedekah sebab saya nak kaya, tak ada masalah. Tapi dia dapat level ikhlas yang rendah lah. Sebab kita nak ikhlas yang tinggi. Mukhlisina lahuddin. Ya. Orang-orang yang ikhlas baginya dalam menunaikan agama ini. Apa-apa pun kan dia nak ikhlas. Tengok Nuraida Abu Kasim sambil gosok baju. Ikhlas tak tu gosok baju? Ikhlas nah, insyaAllah, Alhamdulillah. Jadi kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sambil gosok baju ni boleh dapat jadi ibadah.
Kalau niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku gosok baju ini supaya bajuku itu sangat cantik, kemas, dan aku ini merupakan image dan maruah Islam. Ya Allah, aku mahu orang-orang memandang Islam sebagai satu agama yang hebat, ya Allah. Terimalah amalanku. Jadi kita sebut terimalah amalanku. Maka Allah mudah-mudahan akan terima dengan niat kita yang baik tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, Nabi ingatkan balik, barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun Nabi bagi contoh lagi kalau tak faham kerana dunia ni, Nabi bagi contoh lagi. Contoh dunia apa? Sebab nak ikut kekasih hati dia. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Tiba-tiba pantun kan. Buang emak, buang saudara. Sebab apa? Kerana kasih hamba turutkan. Macam itulah ceritanya. Maka Nabi sebut dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatkan kerana dunia, ya tuan-puan, kita sangat rugilah di waktu kita berpeluang untuk menjangkau niat kita kepada redha Allah, kita pergi hadkanlah pula. Hadkan pada apa? Pada dunia sahaja. Sedangkan dunia ini, Nabi dah bagi ibarat, contoh dia macam sampah yang busuk tu. Kan? Dan pada Allah nikmat di syurga itu, nikmat di syurga, dunia ini dengan nikmat di syurga, bezanya dunia ini nikmat dia seberat sayap lalat. Nikmat di syurga lagi banyak. So kita duk apa orang kata, duk mengejar-ngejar ni yang sayap lalat tu. Padahal nikmat di akhirat sungguh besar. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, para pencinta ilmu, mari kita tegaskan ya kepada diri kita tentang niat ini supaya kita tidak tergelincir. Kita niat untuk dunia semata-mata. Memang tak salah untuk niat. Kita solat duha nak murahkan rezeki kan. Kemudian kita beristighfar supaya kita dapat anak kan. Jadi tak ada masalah, tapi jangan sampai macam tu je. Jangan sampai situ je. Kita tolong sambung sikit. Sambung ke mana? Sambung kepada Allah. Kenapa nak dapat rezeki ni? Supaya saya bayar zakat. Kenapa nak bayar zakat? Sebab saya suka, kerana itu adalah arahan Allah. Saya boleh menunaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Jadi hijrah mengajar kita tentang perkara tersebut. Tengok betapa penatnya kan contoh itu. Berkorban macam-macam, meninggalkan kampung halaman. Tapi semata-mata hanya nak berkahwin aja dengan seorang wanita. Nabi dah bagi satu petunjuk yang cukup besar. Tapi Masya Allah, ini adalah contoh dan kemudian Hatib bin Balta'ah ini telah digelar sebagai muhajir Ummu Qais. Ya, jadi muhajir Ummu Qais ni memang itu satu peringatan lah. Ya, Masya Allah, para sahabat ini menjadi contoh teladan pada kita dan mereka merupakan insan-insan yang terpilih yang berada di sekitar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, suka untuk saya sama-sama membawa tuan-tuan dan puan-puan tajuk ikhlas sebab kita dah terlanjur membicarakan berkaitan tentang niat ya. Jadi kita berbicarakanlah terus tentang ikhlas. Sebab ikhlas ini ramai orang memandang bahawa ikhlas itu kita buat sesuatu kerana kita suka. Kerana kita rela. Kerana kita redha, ya. Tapi belum tentu itu adalah ikhlas. Kerana ikhlas ini sepatutnya, ya, kalau yang kita belajar, maksud ikhlas ini kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana lain, bukan kerana ada sampingan, kerana sambil-sambil. Tak. Tapi kita fokus kepada Allah. Keutamaan kita adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita boleh didik diri kita, ni nampak macam klise sangat. Alah ustazah, ikhlas pun inilah kerana Allah. Memang kerana Allah. Kan? Tapi kita kena pastikanlah tuan-puan, kan kita buat ni kerana Allah. Jadi bila kita menggosok baju, kan tadi boleh sampai kerana Allah SWT. Kita solat, sunat duha, lepas tu dapat rezeki. Untuk apa tujuannya kita nak bayar zakat? Sebab apa? Kerana Allah SWT. Kenapa kita belajar ni petang ni? Duduk kat sini nak belajar ilmu kerana apa?
Adakah kerana kita kena cover sikit maruah kita dengan masjid, mana tahu Masjid Al-Mukminun dia tengok siapa yang hadir contoh kan. Jadi belum tak semestinya tuan-puan. Kita buat ini, kalau kita buat kerana Allah, tak kisahlah kalau kerana masjid nak meraihkan kita, tak apa, tapi jangan berhenti sampai setakat itu saja. Jadi kita kena lebih tinggi lagi, iaitulah kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datang majlis ilmu ni nak dapat ilmu supaya kita boleh beramal. Dengan kita dapat ilmu boleh beramal, dan amalan itu Allah terima, Allah selamatkan kita dari api neraka, dan Allah sayang kita. Kalau boleh, saya nak semua sahabat-sahabat saya yang bersama-sama dengan saya petang ini, kita niatkan begitu. Niat kita adalah nak dapat redha Allah, nak kejar redha Allah. Baik, bila sebut ikhlas, rupa-rupanya Syekh Nawawi Banten, dia ada menyatakan ada 3 kelas, ada 3 grade ikhlas. Jadi ada grade yang paling cantik, paling bagus, dan grade yang paling rendah. Tuan-tuan puan-puan nak tahu grade yang mana? Paling rendah ke yang paling bagus ni? Okay. Jadi kita nak tahu yang mana dulu? Grade yang the best one ataupun yang the last one, the lowest one? Saya bagi yang the lowest one dulu ya. Okay. Sebab barulah kita tahu dia berdebar-debar nak tengok yang paling tinggi kan. Okay. Ikhlas terbahagi kepada 3. Jadi ikhlas yang pertama tuan-puan, dia buat sesuatu amal ataupun dia beramal lah kiranya. Dia beramal, amal yang baik, tetapi niat dia adalah dia melakukannya memang kerana Allah, tapi dia nak balasan dunia semata-mata. Contohnya rezeki dilapangkan, anak-anak semua sihat, kemudian dia tidak dikacau oleh orang, kemudian kerjaya dia itu lancar, urusan di dunia ni lancar. Jadi bila dia niatkan seperti itu, bila dia sedekah, lepas tu dia nakkan niat duniawi, yang ini adalah the lowest level of ikhlas. Lowest level. Kita boleh pilih. Tapi kalau boleh, kita jangan pilih yang last ni lah. Tengok muka saya pun dah macam janganlah ya. Okay. Jadi kita pilih yang lebih baik lagi. Dan tingkatan ikhlas yang ini, dia melakukan sesuatu kerana Allah betul, tetapi supaya Allah memberikan bahagian dunia buat diri dia. Tak salah, sebab firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa Allah sebut pada kita? Kalau bahasa Sarawak ni kan, apa madah Allah? Gitu. Apakah firman Allah? Jadi apa kata Allah? Allah sebut wabtaghi, carilah, fima, pada apa-apa, atakallah, yang telah aku berikan kepadamu, daral akhirah, sesuatu yang membawa kepada urusan akhirat. Jadi maksudnya itu yang utama. Fikirkan, kalau kita buat macam ni Allah redha ke tak? Confirm itu adalah darul akhirah. Kalau kita fikir-fikir balik, aku ni buat ni dapat pahala tak? Yang itu tingkat yang kedua. Pahala tu okey juga ya. Tapi dia ikhlas yang satu lagi. Okey. Jadi aku ni kalau buat macam ini, Allah sayang tak? Itu lagi ikhlas yang paling tinggi lah tu. Dah tahu dah tu grade-grade dia kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, jadi kita fikirkan. Jadi kalau boleh jangan berhenti di situ, dan kita jadikan keutamaan adalah akhirat. Anak-anak kita semua kita ajar benda yang sama tuan-puan. Dia pergi sekolah, dia belajar, dia buat latihan, dia mengemas, dia basuh baju, dia jadi orang yang bersih, dia mandi. Semua yang dia buat itu fokuskan niat kerana Allah. Boleh je orang senang kata, yelah saya mandi ni kerana Allah lah, full stop. Tapi kan dia tak sampai. Sebab ikhlas ni dia adalah satu aktiviti qalbun yang sangat dalam. Hanya Allah sahaja yang akan menilai, menerima, tengok ni hamba-Ku, dia melakukan sesuatu dengan ikhlas. Dan nak ikhlas ni bukan mudah-mudah, sebab ikhlas ini adalah satu darjat yang cukup tinggi. Dia beribadah dengan ikhlas, belum tentu kita suka, itu adalah ikhlas. Sebab boleh jadi kita buat sesuatu kerana kita suka. Jadi bila kita buat sesuatu kerana kita suka, takut-takut tercicir Allah ni.
Bukan kerana Allah tapi kerana kita yang suka. Kenapa kakak ni selalu masak kuih karipap? Cantik kuih karipap ni, pandai claim. Awak suka sangat buat karipap. Saya suka sebab bila saya buat kuih karipap ni, saya hilang stres. Contohnya kan. Saya claim tu kan jadi macam galit. Galit tu jadi seronoknya, enjoy buat kuih karipap contoh kan. Hilang stres. Jadi memang itu satu amalan yang baik kan. Tapi kerana kita niat kita tu tak sampai pada Allah, rugilah. Jadi kita dapat enjoy je lah. Kita dapat yang 4 dunia tu je. Kita akan dapat hilang stres, dapat enjoy. Dapat Allah ke? Belum tentu. So that's why kena niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jenuh lah Ustazah. Apa jenuh? Kita jihad kan kerana Allah. Jadi yang paling baik adalah pagi-pagi tu tuan-puan. Kalau nak mudah kan, kita bangun tidur je, lepas kita baca doa tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur tu kan, kita terus sambung, ya Allah, terimalah hari ini ya Allah sebagai amal ibadahku dan bantulah aku untuk meniatkan segala perlakuan dan amalanku hari ini adalah semata-mata kerana-Mu ya Allah. Boleh buat tu. Jadi janganlah terus bangun tidur, baca dah doa bangun tidur, kemudian kita pun lipat terus pergi tandas lah, gosok gigi lah, mandi lah, itulah ini semua tak ingat kan. Jadi bila kita tak ingat tu, memang setiap amalan kena kembalikan balik lah tuan-puan. Jadi bila kita ada mempunyai niat yang jelas, percayalah, buat perkara ini 1 minggu, tuan-puan akan rasa perbezaan dia, nikmat dia, keyakinan dia, ketenangan dia. Percayalah, buat dalam seminggu ni kerana Allah SWT. Kita akan jadi orang yang tiba-tiba orang lain. Bukanlah orang lain muka berubah kan. Tetapi orang yang lain ini, dia mempunyai semangat yang tak ada luntur. Kita kan kadang-kadang, Ustazah macam mana nak istiqamah ni, macam mana nak buat begini kan. Tapi kalau kita setiap pagi tu duduk dulu sekejap. Lepas habis baca doa tu tadi kan, dengan apa nak baca ayat apa-apa, ayat kursi dan sebagainya. So kita duduk di situ dan kemudian kita niatkan, ya Allah, hari yang ku lalui ini adalah untuk-Mu ya Allah. Dan aku pohon Kau terimalah segala amalannya. Jangan Kau reject, tolak balik kembali kepadaku ya Allah. Terimalah amalanku ya Allah yang sedang aku lakukan, yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Jadi kita senyap-senyap, kita berdoa begitu ya perempuan. Jadi ini tingkat yang ketiga tadi, orang yang melakukan sesuatu sebab apa? Sebab dia nakkan duniawi sahaja. Jadi bila dia nakkan duniawi, dia terhindar daripada hal-hal yang menyakitkan memang kerana Allah, tapi dia punya yang wabtagi fima ataka daral dunia ni. Jadi wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. So yang dia ingat wabtagi untuk nasibaka minad dunya. Yang minat dunia ni yang dia utamakan. Sedangkan Allah ingatkan apa tadi? Darul akhirah menjadi utama. So ingat yang itu dulu, target kita yang tu dulu, baru dunia. Jadi kita bukan dunia dulu, baru akhirat ya. Jadi kita kembalikan balik, perbetulkan kembali tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus pula tingkat yang kedua. Tingkat tadi yang paling rendah kan. Yang ini yang pertengahan sebab dia ada 3 je. Yang pertengahan ini adalah apabila seseorang dia melakukan amalan memang kerana Allah, tetapi diiringi dengan keinginan supaya di akhirat kelak dia dapat pahala, dia dapat syurga, dia dapat nikmat, dia dijauhi daripada api neraka, macam tu. Jadi salah ke? Tak salah. Tapi sekali lagi dia second class. Dia belum lagi first class, dia second class. Yang tadi tu third class. Tapi yang paling rendah, tak best. So kita baik kita decide kita nak berada di mana ya. Okay. Jadi yang second class ini dia buat amal ibadah, baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran sebab apa? Supaya setiap kalimah itu Allah akan bagi dia pahala. So kita punya akaun tabung akhirat kita besar, banyak. Jadi kita dapat pahala yang banyak. Bestnya dapat pahala yang banyak kan. Okey, jadi pahala dia urusan ganjaran Allah di hari akhirat. Jadi yang ini second class punya niat. Yang ni ramai tuan-puan kan. Sebab kita punya iman ini style iman businessman. So bila iman businessman, okay, saya nak berpuasa Isnin Khamis ni apa yang saya dapat? Jadi kalau dia kata, oh you dapat slim, itu dunia.
Okay, so kalau dia dapat, awak akan dapat ganjaran dan puasa itu akan menjadi saksi awak beramal, beribadah kan. Jadi susah payah dia akan dapat ganjaran dan pahala Isnin Khamis, Isnin Khamis. Pahala yang banyak dan boleh masuk ke dalam syurga melalui sebuah pintu yang namanya Rayyan, pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Okay, so yang itu okay tak? Okay, tapi dia second class. Cin, tengok muka saya, second class. Ya, second class. Kita nak pergi yang first class. Perempuan nak beli baju pun baju yang cantik. Kita kalau nak beli kuih raya ke apa kan, kuih raya mesti nak kuih raya yang best-best punya. Hancur-hancur tak mau kan. Hancur-hancur tu dah third grade. Dah grade yang paling rendah. Kita mana nak. Kita kalau boleh nak first class punya baju, first class punya kereta, kita nak first class punya air kan. Kalau nak duduk, nak tengok bola pun, first class punya tempat duduk. Kita suka dapat first class. Okay, tapi ialah kemampuan kita. Tapi mampu-mampukanlah diri kita sebab ia mudah. Dia bukannya macam nak pergi umrah tu saya nak ikut, nak naik ambil business class lah. Nak ambil first class lah. Susahnya lah sebab pertama mahal sangat dan belum tentu ada sebab dia sangat limited. Kan? Tapi kalau kita ni Masya Allah anytime kita boleh nak pergi ke first class. Zain Sulaiman, thank you. Yes, aim first class. Jadi kita nak first class. Tadi second class kan? Second class nak apa? Nak pahala sebab nak masuk syurga, tadi nak dihindari daripada api neraka, nak dapat ganjaran Allah yang banyak supaya malaikat dia kalau dia tak berhenti-henti mencatat ganjaran demi ganjaran demi ganjaran, everlasting ganjaran ya. So semua itu second class ikhlas. Now we go to the first class. First class ikhlas ni macam mana tuan-puan? Tadi biasa-biasa kita memanglah dah selalu mohon syurga Allah, dapat ganjaran kan, sebab banyak tawaran-tawaran juga daripada Allah Subhanahu Taala. Allah kata akan mengalir, dia akan dimasukkan ke dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai dan sebagainya. Jadi kita ni buat sesuatu tu because of that. So tidak salah, tapi dia second class. Nak tengok tak first class punya ikhlas. Ikhlas yang first class ni tuan-puan adalah yang paling tinggi. Dia sentiasa membersihkan perbuatannya, amalannya, perhatian dia, di mana dia melakukan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang seiring dengan Allah. Tidak ada yang sebalik Allah. Seiring dengan Allah, tidak ada yang sebaliknya ganjaran syurga atau redha Allah kan. Redha Allah tu yes lah, tapi yang Allah sediakan untuk kita. Nak pahala, nak ganjaran. Tapi yang ini dia buat sesuatu kerana Allah, redha Allah. Allah redha tak dekat kita? Allah redha tak dekat kita? Oh ini kan, kalau dengar yang ni kita akan teringat siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Kan Rabi'atul Adawiyah dia kata, ya Allah, seandainya aku melakukan seluruh ibadah ini kerana aku takutkan neraka-Mu, maka campakkanlah aku ke neraka-Mu ya Allah, dan haramkan syurga buatku. Sampai macam tu dia kata. Berani ya dia. Sebab apa? Sebab dia nak ikhlas itu adalah semata-mata kerana Allah, tak mau yang lainnya. Allahu Akbar kan. Jadi dia nak berusaha untuk betul-betul dapat martatillah. Ya tuan-puan, kita nak yang first class ni. Kita nak yang first class. Jadi didiklah diri kita. Walaupun bertatih-tatih kan, kita cuba cari redha Allah juga. Kadang-kadang orang akan kata, ya awak ni kalau kahwin kerana cinta kerana Allah, peliklah pula kan, cinta sesama kita ni kan. Jadi macam mana saya tak boleh brain, tak boleh nak hadam macam mana seseorang itu boleh kalau berkahwin kerana Allah, cinta kerana Allah. Itu cuma angan-angan saja, itu cakap dalam kitab boleh lah. Dia kata gitu kan. Itu cabarlah kita tuan-puan. Tapi kena usahakan juga. Jangan ilmu itu hanya berada dalam kitab sahaja. Tapi kitab yang mutabar, yang Allah sendiri bagi tahu pada kita dalam surah Al-Ikhlas. Kan kita ada 114 surah. Satu tu surah dia nama dia Al-Ikhlas. Cuba kita baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Qul, katakanlah. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu. Allahu samad. Allah adalah tempat pergantungan kita. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diberanakkan. Walam yakullahu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Kufuan ahad, yang sekufu dengan Allah.
Kita selalu kalau nak kahwin mesti yang sekufu kan. Tapi kalau pada Allah tak ada yang sekufu dengannya. Now tengok balik surah Al-Ikhlas. Ada tak kalimah ikhlas dalam tu? Baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada ikhlas. Jadi tapi kenapa dinamakan dengan surah Ikhlas ni? Jadi surah Ikhlas adalah sesuatu yang dipusatkan hanya semata-mata kerana Allah. Maka seandainya perempuan yang dikasihi boleh memahami konsep ikhlas dalam surah Ikhlas itu tadi, kita melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, maka kalian berada dalam lingkungan grup first grade. First grade. Jadi ada kadang setengah orang kata, tengok ni saya baru je sembahyang duha tadi. Dapatlah pula belanja, ada orang belanja. Tak rugi betul solat duha kita. Lepas tu kita pun galakkan orang lain. Solat duha. InsyaAllah bila kita solat duha, mudah lancar segala urusan. Kita pun ni ada meeting nak naik pangkat. Biasanya tips ni kita bersedekah. Kalau bersedekah, insyaAllah interview ke, temu duga ke akan berjaya. Jadi so itu grade mana tu? So kalau ada kehendak yang bentuk keduniaan, dia grade yang paling rendah. Kalau ada kehendak dan juga nikmat yang Allah sediakan tapi di akhirat, dia grade yang kedua. Tapi apabila kita lakukan ia kerana Allah semata-mata, maka itulah dia first class. So niat yang first class. Baik, dapat tak perempuan, tuan-tuan yang dikasihi? Alhamdulillah. Jadi itulah dia antara perkara-perkara yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Maka kita melakukan setiap amalan itu dengan keikhlasan. Baik, satu lagi yang perlu kita belajar daripada hijrah ini, yang tidak sebenarnya jauh daripada makna ikhlas. Sebab tadi sebut niat. Hadis pasal niat tu dia berkaitan tentang hijrah kan. Okey. Jadi bila kita nak ikhlas, dia bukan mudah yang kita cakap lah tuan-puan ya. Sebab biasa-biasanya memang kita akan dia ada je keinginan duniawi atau keinginan ukhrawi, melainkan keinginan mardatillah ya. Jadi yang kita ni ada 3 tadi, mardatillah first class. Kalau ukhrawi, ganjaran ukhrawi walaupun kita lambat dapat tapi dia still second class ya. Kemudian yang ketiga adalah dia nakkan yang dunia. Sebab tu nazar, tahu kan nazar kan? Jadi hukum bernazar ini ramai ulama memakruhkan dia. Sebab apa? Sebab kita sangkutkan ibadah kita itu dengan apa yang kita mahu. Jadi contohnya kita bernazar, ya Allah, seandainya engkau luluskan aku dalam temu duga ini, aku akan pergi umrah. Contohnya kan. Jadi tiba-tiba memang lulus, maka umrah itu jadi wajib. Dan ulama mengatakan boleh tapi makruh. Sebab kita buat sesuatu sebab kita nakkan sesuatu. Kan? Jadi kita buat sesuatu macam tak ikhlas lah, betul tak kan? Okay, so that's why jangan mudah-mudah kita claim dengan orang. Ambil lah ni, ikhlas ni dari saya, ikhlas. Sebab belum tentu itu ikhlas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, perbetulkannya. Baik, ada satu lagi ibrah yang kita perlu ambil, kita perlu cedok daripada peristiwa hijrah. Jadi hijrah ini Nabi Muhammad SAW dia bawa sampailah pembukaan kota Mekah. Jadi bila Nabi SAW kembali balik ke kota Makkatul Mukarramah dan Nabi menakluk serta membuka kota Mekah dengan Islam. Jadi Islam dijadikan cara hidup, Islam dijadikan system of life di Makkah, maka Nabi mengingatkan kita semua dengan sabdanya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas penaklukan kota Mekah ini. Walakin akan tetapi al-jihad wa niyah. Jihadun wa niyatun. Ya, akan tetapi jihad dan juga niat. Jihad maksudnya apa? Kesungguhan. Azam, bersungguh-sungguh, dia ikhtiar yang memang sangat bagus, tahap
tahap best ya. Ikhtiar yang sesungguh hati ya, bukan ikhtiar ala kadar tapi ikhtiar yang bersungguh-sungguh dan juga niat. Nampak? Walakin jihadun wa niyatun. Nabi sebut jihad, usaha. Sebab nak sampai niat yang ikhlas, kita kena jihad dulu. Jadi nak dapatkan niat yang ikhlas perlu berjuang. Perlu berjuang sebab hidup ini adalah perjuangan tuan-puan. Hidup ni bukan nak bahagia. Nak bahagia kena berjuang dulu. So sebab tu kita kena fahamkan ahli keluarga kita, hidup ini untuk berjuang. Berjuang mak, ya. Berjuang bangun tidur ni kita pun kena berjuang dengan mengantuk, malas kita kan, dengan nak berguling-gulingnya Tuhan. Lawan rasa malas. Lawan rasa nak bersantai-santai je. Nak bertilam-tilaman, nak berguling-guling tu kan. Jadi kena berjuang. Okey. Dan lepas tu dah bangun kena berjuang juga. Nak mandi ke tak nak mandi, malas mandi pun kena berjuang juga. Dan kemudian kalau kita nak makan pun kena berjuang dulu. Pergi ke pasar, beli bahan mentah, kemudian balik, dibersihkan, dipotong-potong, cari ramuan dia. Lepas tu masak kan. Itu kena berjuang, barulah makan. Nak makan pun kena berjuang dulu. Nak mandi pun kena berjuang dulu untuk bangun dan kemudian pergi ke bilik air. Jadi hidup ni adalah apa? Hidup untuk berjuang. Bukan hidup untuk bahagia. Bolehlah hidup untuk bahagia tuan-puan, tapi berjuanglah untuk mendapat kebahagiaan. Dan benda yang paling mudah tuan-puan, bila Nabi sebut jihad, maksudnya sampai sekarang ni nak hijrah tak payah. Tak payah fikir-fikir nak berhijrah. Saya pun nak berhijrahlah ke Madinah di abad ini pada tahun 2023 nanti saya nak berhijrah. Saya nak mengikut jejak Nabi. Tak payah, Nabi kata la hijrata, tak payah hijrah dah. Walakin hijrah itu diganti dengan apa? Jihadun wa niyatun. Perjuangan kamu yang bersungguh-sungguh dan juga niat kamu. Seorang ayah yang dia berperanan bertanggungjawab dan dia berusaha untuk menunaikan tanggungjawab dia. Maka apa yang dia dapat sebenarnya? Yang dia dapat itu adalah perjuangan. Dan perjuangan itu sudah tentu diiringi dengan kasih sayang Allah dan rahmat Allah. So kalau kita kata hidup ni nak bahagia manjang tuan-puan kan, cuba fikir para sahabat tu bila masa dia senang lenang. Begitu juga baginda Rasulullah SAW. Oh, Alhamdulillah ada Muhammad Nasrul. Betul Ustazah, berjuang dengan ikhlas. Betul, kita kena berjuang dan kita kena pujuk diri kita ini supaya kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya lah kan kita dah terbiasa, kita niatkan nak dapat pahala, nak dapat ganjaran kan, kita datang ke majlis ilmu, Allah mudahkan urusan kita ke syurga, kita seronok dengar tu, memang itu adalah tawaran-tawaran dia. Tapi tuan-puan jangan berhenti sampai jalan ke syurga je ya. Kita kena teruskan, ya Allah redalah kepada diriku, terimalah amal-amalku. Ya Allah taqabbal minna ya Rab. Jadi kita minta supaya Allah terima. Dan untuk itu tuan-puan, bila kita bersungguh-sungguh, macam para sahabat kan dia bersungguh-sungguh, dia tak ada bahagia. Akhirnya mati syahid. Ingat tak kisah seorang sahabat itu yang dia berkahwin, tak sempat lagi habis selesai majlis pernikahan dia, tak sempat lagi ada hubungan bersama dengan isterinya, sudah datang panggilan perang. Maka dia menggunakan seluruh tenaga dia untuk berperang ya, dan kemudian dia syahid. Apa bahagianya? Bahagia apa macam tu? Kan? Jadi kita tak rasa pun benda itu bahagia. Tapi yang sebenarnya bahagia itu adalah apabila Allah redha dengan kita. Kalau kita faham maksud bahagia yang itu, tuan-puan kejarlah bahagia itu. Kejarlah bahagia itu. Saya nak bahagia. Apa bahagia masuk kamu? Bahagia saya adalah apabila Allah berbahagia dengan setiap tindak tandukku. Allah berbahagia dengan kehidupanku. Allah bahagia dengan pencapaianku. So bahagia itu istilah kita, tapi untuk Allah adalah redha. Allah redha dengan pencapaianku. Allah redha dengan kehidupanku. Junaidi dia dah doa dah, ya Allah redailah diriku. Masya Allah. Jadi kita nak Allah redha dengan kita. Once Allah redha dengan kita tuan-puan, itulah dia kebahagiaan yang abadi. Dan bila Allah redha dengan kita, Allah akan jadi mata kita, Allah akan jadi telinga kita, Allah akan jadi tangan kita. Ya, bukan fahaman literal, jangan memaham literal. Maksudnya Allah akan jaga segala-galanya dari kita. Yang Allah beri kurniakan pada kita, Allah akan jaga. Allah Maha berkuasa tuan-puan. So jangan risau, jangan takut, niat itu ikhlaskan diri. So jangan terpancing, terumpan. Maksud ikhlas apa? Maksud ikhlas hanya dapat redha Allah
semata-mata. Sebab tu saya dalam banyak pengisian dan juga ceramah-ceramah saya tuan-puan kan, saya jentik pemahaman berkenaan tentang ikhlas ini. Sebab kita silap pasal ikhlas. Contohlah, ada seorang sahabat kita ni dia bertanya, "Ustazah, saya memang nak pakai tudung, saya memang nak menutup aurat. Tetapi saya takut saya tak ikhlas. Kalau saya tutup aurat tu saya tidak ikhlas. So saya nak ikhlas dulu baru saya tutup aurat." Sudah silap lah pemahaman macam tu kan, salah tu. Kerana apa? Nombor satu, bila kita kata menutup aurat, dia sebenarnya adalah arahan Allah. Dan bila menutup aurat, mana-mana arahan Allah itu dia berkait rapat dengan status kita. So siapa kita? Status saya adalah saya telah berkahwin. Itu status sesama manusia. Tapi kalau status kita dengan Allah adalah apa? Status kita adalah hamba Allah. So bila kita hamba kepada Allah, dia tak boleh tunggu ikhlas. Nak tak nak dia kena buat juga ikhlas ataupun tidak ikhlas. Sebab kita adalah hamba. So hamba ini dia tidak memiliki dirinya. Dia tidak memiliki hidupnya. Dia adalah milik Tuhan dia. So kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka kita kena benar-benar submit pada Allah, patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita sebut saya tunggu ikhlas nak tutup aurat, jadi kita meletakkan diri kita hamba kepada nafsu sudah. Sebab kita tunggu nafsu kita kata okey, baru kita menutup aurat. Tuan-puan cuba bayangkan, kita nak solat. Ada tak kita kata saya tunggu saya ikhlas lah baru saya nak solat zuhur? Ni kejap lagi asar kan? Okey, saya dah azan dah. Saya nak tunggu ikhlas baru saya solat asar. Nak tunggu ikhlas, macam mana kita nak tahu kita ikhlas tuan-puan? Jadi perlu kita pujuk diri kita untuk melakukan itu kerana Allah. Dia jadi ikhlas, itulah ikhlas. Ikhlas kan khalas. Buat sesuatu selesai dah, kita tidak ada mahu tunggu-tunggu lagi. So ini kalau kita nak buat sesuatu, tunggu jiwa kita tenang, redha, nak tutup aurat, redha, nak solat. Itu bukan status hamba. Itu status selfish. Kita mengutamakan diri kita. Jadi bila kita mengutamakan diri kita, kuatir kita buat sesuatu kerana bukan sahaja kerana Allah, tapi kerana diri kita. Dan kalau kita buat sesuatu kerana Allah dan kerana diri kita, dia jadi syirik. Tapi kalau kita buat sesuatu, kita berani menentang Allah, mengutamakan diri kita, takut di saat itu kita jadi kufur. Saat itu menjadi kufur. Sebab kufur ini adalah ingkar. Kita tidak patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan puan-puan, kalau cerita pasal bab ikhlas ni, dia sebenarnya berkait rapat dengan akidah. Akidah kita. Kita dah berakad dulu dengan Allah SWT kan. Jadi bila kita berakad dengan Allah SWT, maksudnya kita sedia meletakkan hidup kita, dunia kita, seterusnya apa yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi 3 perkara kita belajar hari ini berkenaan tentang hijrah. Nombor 1, kita pasti bahawa seluruh hidup kita ini perlu ada niat yang jelas, dan niat yang jelas itu adalah kerana Allah semata-mata. Apabila kita meniatkan sesuatu bukan kerana Allah, Allah akan campakkan nilai diri kita dan amalan kita ini kepada apa yang kita niatkan. So kalau kita bersedekah tu tadi, kita hendak selamat, kita nak sihat, maka sedekah kita, amalan kita tu Allah campakkan pada sihat. Jadi kita akan dapatlah sihat. Tapi belum tentu kita dapat Allah Subhanahu Taala. Belum tentu kita dapat kebanggaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi kita nak yang kedua pula. Jadi itu pertama. Yang kedua, ikhlas ni dia ada 3 grade. Grade yang paling rendah, kita niatkan sesuatu kita buat untuk dapatkan dunia. Tapi kita tidak menghindari Allah, kita tidak mengkesampingkan Allah. Jadi kita nakkan Allah kerana Allah, tapi kerana dunia. Okay, itu yang the worst one. So the second degree tadi adalah apa? Kita nakkan Allah, redha Allah, tapi kita nakkan satu lagi, iaitulah ganjaran balasan di hari akhirat. Okay, dan the best ikhlas, yang tip top punya tuan-puan. Ini yang patut kita kejar, ini yang patut menjadi lembaran tahun baru kita punya azam, iaitulah mardatillah semata-mata, full stop. Kan, ya Allah,
apa jugalah ya Allah aku buat kerana-Mu ya Allah. Jadi itu yang saya nak sebut satu hadis tu, yang sebuah hadis sedekah, sebaik-baik sedekah. Apakah sebaik-baik sedekah? Afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dzirahmil kashi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang paling engkau benci. Macam mana tu kita nak menyusun, nak menghalau perasaan benci tu. Macam nak menghalau perasaan benci ni, nak memusnahkan, nak mencuci diri kita daripada kebencian, tuan-puan. Macam mana? Hanya apabila kita niatkan kerana Allah. Ya Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Kalau kerana aku, jangan harap aku buat. Kalau kerana aku ni, aku memang dah sepak dah dia ni sebab menyampah sangat ya Allah. Tapi kerana Engkau semata-mata ya Allah, maka aku lakukan ini hanya kerana-Mu. Jadi itulah dia martabat ikhlas yang cukup tinggi, tuan-tuan puan-puan, menjadikan kita insan yang luar biasa. Saya pun masih lagi belajar, saya masih lagi bertatih-tatih untuk mencapai keikhlasan. Masih lagi berjuang, ya. Jadi sebab itulah kita sampai ke kesimpulan yang ketiga. Yang pertama berkenaan niat kerana Allah, yang kedua 3 tingkat ikhlas, dan yang ketiga adalah perlunya jihad. Perlu berjuang untuk menjadi ikhlas. Ya. Jadi berjuang, kita tidak fokus pada dunia semata-mata, tidak fokus pada ganjaran akhirat semata-mata, tapi fokus utama kita adalah mardatillah. Sebab tu tuan-tuan puan kan, kerana redha Allah ni, ramai para ulama 6 bulan lepas Ramadan dia akan berdoa, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah daripadaku amalan-amalanku masa puasa, amalan puasaku sendiri, tarawihku, qiyamul lailku dan sebagainya, sahurku. Jadi dia nak Allah terima. 6 bulan doa merentih merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana mereka mengetahui maksud sebenar ikhlas ini. Jadi Masya Allah tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, mudah-mudahan dengan 3 ibrah, dengan 3 kesimpulan, 3 pembelajaran yang kita boleh belajar, kita selaku wanita yang patutnya mempunyai emosi yang lebih kuat, jadi kita ajarlah ahli keluarga kita untuk mengguna pakai mardatillah sebagai hala tuju matlamat kehidupan kita di tahun baru ini. Sekian dulu dari saya, Ustazah Isfadia, khusus buat kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.